Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fadil tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, memang datuk-datuk, datin-datin, tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan inayah dan izin Allah. Kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah kita masih lagi dikurniakan kesihatan, dikurniakan kekuatan, dikurniakan keupayaan, kemampuan, kemudahan. 1001 nikmat yang diberikan oleh Allah SWT ini tuan-tuan, yang mungkin barangkali tidak dimiliki atau tidak dinikmati oleh sebahagian daripada umat manusia yang lain di muka bumi ini. Tapi kita alhamdulillah diberikan kepada kita nikmat-nikmat ini, aman, damai, ya. Kita boleh beribadah dengan tenang tanpa ada ancaman dan sebagainya. Cuma dalam situasi sekarang saja tuan-tuan, kita perlu memberi perhatian yang khusus berkenaan dengan penjagaan SOP ni, kerana sesungguhnya bila mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, kita tidak tahu bagaimana keadaan yang sebenar ataupun bagaimanakah situasi yang boleh jadi di sekeliling kita itu. Mereka terdiri daripada mereka yang menjadi ataupun mereka yang dijangkiti oleh virus ini. Hari ini saja tuan-tuan, keputusan agak mengejutkan kita, ya, di mana 62 kes positif. Ni hari ini mendadak naik tuan-tuan. Tapi alhamdulillah bukan di Pahang, ya. Berlaku di negeri Sabah, iaitu ada sebanyak, kalau di Sabah itu ada hari ini saja 40 kes bukan warga negara, 11 kes warga negara tuan-tuan, ya. Bermakna di Sabah saja dah ada 51 kes positif, ya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, satu keadaan yang mengejutkan kita, situasi yang di luar jangka. Justru itu marilah sama-sama kita mengamalkan pematuhan SOP, ya, yang telah digariskan oleh kerajaan untuk sama-sama kita mengekang daripada menularnya wabak ini, daripada dijangkiti ataupun merebak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan inayah dan izin Allah juga, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih lagi diberikan ruang masa, kelapangan masa dapat kita duduk seketika dalam halaqah ilmu, kuliah mingguan kita membincangkan halal dan juga haram dalam Islam. Dan kita masih lagi membincangkan halal haram dalam kehidupan umum Muslim. Ini mana dalam kehidupan umum kita ni macam-macam perkara tuan-tuan, termasuklah apa yang telah kita bincangkan pada halaqah yang lepas berkenaan dengan kepercayaan karut, termasuk menilik nasib dan sebagainya, sihir. Dan untuk hari ini kita habiskan sedikit lagi huraian berkenaan dengan sihir sebelum kita masuk kepada tajuk baru, menggantung tangkal sebagai pendinding. Sebagaimana Islam telah mengharamkan orang Islam berjumpa tukang telik untuk bertanya tentang hal-hal yang gaib dan rahsia-rahsianya,
Begitu juga Islam mengharamkannya untuk menggunakan khidmat tukang sihir bagi menyembuhkan penyakit ataupun merungkai permasalahan mereka. Orang ini telah dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda baginda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahana aw tukahhina lahu aw sahara aw suhira lahu." Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Yang bermaksud bukanlah dari umat kami, dari golongan kami. Nabi tak mengaku umat dia. Sesiapa yang menganggap sial atau mempercayai terkena sial, ataupun yang bertilik atau disuruh menilik buatnya, atau yang menyihir atau menyuruh membuat sihir kerananya, golongan ini telah dinafikan umat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mengaku ini bukan golongan kami, ya, bukan daripada mereka yang mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, fenomena ini terkadang itu kita menyangkakan tidak berlakulah di zaman-zaman moden ini, zaman IT ini tuan-tuan. Tetapi apa yang kita lihat, ya, perkara ini seolah-olah dipandang ataupun dipandang remeh oleh sesengah orang. Bila mana ada timbul perasaan hasad, dengki, tak puas hati dan sebagainya, maka masyarakat mengambil pendekatan seumpama ini. Minggu lepas tuan-tuan saya berjumpa satu orang sahabat, dia memang agak teruklah sakitnya. Selama ni doktor kata ialah dari sudut huraian perubatan, aspek perubatan, mengatakan dia ada masalah pada buah pinggangnya, ada masalah pada sistem badannya, ya, yang menyebabkan dia itu sering kali sakit, jatuh sakit sehingga tak mampu makan, tak ada, hilang selera makan dan sebagainya. Di samping itu dia pun buat ikhtiar jugalah jumpa dengan pengamal perubatan Islam, dan apabila didapati tuan-tuan, lebih hampir kepada dia sebenarnya disihir. Sebab bila datang jumpa doktor, dia gaduh sakit. Kadang-kadang jumpa doktor, doktor kata mungkin barangkali awak begini. Tapi bila dia cek betul-betul, buat apa semua, tak ada apa. Tapi dia sakit, dia kata. Jadi bila dibuat merujuk kepada para perawat dalam konteks perubatan Islam, mengkaji balik, tengok, pegang saja, ya, dia kata pernah dia pergi nak pergi buruk, sakit badan tuan-tuan, pergi buruk, orang terkorok terpegang je tu, nak muntah. Dia kata tak payahlah, baliklah dulu, kata dia. Maknanya ada something pada dia tuan-tuan. Rupanya dia telah disihir kira-kira 8 tahun yang lalu, sejak 8 tahun yang lalu. Ini tuan-tuan, ya. Dan penyihir itu, ya, mengguna khidmat dukun asli katanya. Itu yang dia dipahamkan. Jadi dia pun tak percaya jugalah. Pergilah cuba berubat dengan orang lain pula, kata dia. Sama, menyebut benda yang sama. Yang ketiga dia jumpa juga menyebut benda yang sama, kata dia. Ya. Dan dia menyebut sihir itu daripada orang yang sama. Jadi dia kata barulah sama ni fahamlah kenapa kalau dia jumpa doktor, doktor kata tak ada masalah. Tekanan darah molek, apa semua molek, apa seperti ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi berlaku di zaman ini. Masih lagi berlaku di zaman ini dan ada, ya. Mereka, dan kalau mengikut salah seorang daripada perawat yang dia jumpa, dia kata orang ni memang nak buat sampai bagi mati. Sampai begitu sekali tuan-tuan, ya. Tapi Allah SWT itu maha kuasa. Ajal maut kita bukan di tangan manusia, bukan di tangan pengsihir dan sebagainya, tetapi ajal maut kita itu dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, justru itu kita telah ditinggalkan oleh Nabi SAW dengan berbagai amalan yang boleh kita jadikan amalan seharian kita sebagai pendinding, sebagai benteng pertahanan diri kita daripada ancaman-ancaman sihir seumpama ini. Antara lain yang diajar oleh Nabi SAW ialah membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu. Yang ini kita masuk dalam wirid kita tuan-tuan, ya. Tak imam kita baca. Kalau tak imam
tak baca pun kita baca, tak ada masalah. Tuan-tuan, amalkan membaca ayatul kursi. Satu, ya. Yang keduanya, Nabi SAW tinggalkan kepada kita mengamalkan setiap petang dan juga awal pagi, maknanya maghrib dan juga subuh. Ini amalan dua waktu ini, sebab dua waktu ini adalah waktu pertukaran, siang kepada malam, malam kepada siang, iaitu membaca apa dia tuan-tuan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali dijadikan amalan setiap awal malam, mana petang begini, 3 kali kita baca. Subuh besok 3 kali kita baca. Senang kita tuan-tuan, lepas main maghrib kita bacalah 3 kali, lepas main subuh besok kita bacalah 3 kali. Jadikan dia sebagai amalan harian kita. Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca, mengamalkan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali petang dan juga pagi, awal pagi dan juga awal malam. Petang tu awal malam lah, orang putih sebut lagi evening lagi ni, dia belum good night lagi ni tuan-tuan. Orang Arab pun sekarang ni disebut masak lagi, dia tak sebut lail lagi, malam. Biasa perkataan malam itu, lail itu isyak dan ke atas. Kalau waktu maghrib ni disebut macam petang lagi, masak. Jadi Nabi kata apa? Nabi bilang dia tidak akan dimudaratkan oleh barang sesuatu. Lam yadurru syai', kata Nabi SAW, dia tidak akan dimudaratkan oleh barang sesuatu. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada orang nak hantar sihir ke, atau mungkin kemungkinan kemalangan bakal tertimpa kepada kita, tapi dengan amalan ini insyaAllah tuan-tuan, kita akan tidak dimudaratkan atau tidak tertimpa dengan perkara. Mungkin kita hampir-hampir nyaris-nyaris berlaku, tapi Allah SWT menyelamatkan kita dalam keadaan itu kerana amalan kita ini dan keyakinan kita akan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. 2, ya, itu amalan kita. Yang ketiga, apa lagi yang boleh kita amalkan? Nabi SAW beritahu dalam hadis, Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, sebanyak 10 kali. Bila? Ala ithril maghrib, sesudah semayang maghrib. Maknanya selepas dia semayang maghrib. Ini pun dalam wirid tuan-tuan, ulama-ulama kita dah letak dah, ya, amalan ini. Lepas wirid bacalah sebanyak 10 kali. Tak imam baca 3 je ustaz, tak apa, kita tambah lagi 7, jangan kelahi, ya? Jangan marah pula. Kita baca tuan-tuan, kerana hadis ini Nabi merujuk 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali ala ithril maghrib, sesudah sembahyang maghrib. Jadi kata Nabi SAW, apa dia punya kelebihannya? Ba'atallahu lahul malaikah, riwayat ba'asallahu lahu musallahatan, Allah utuskan kepadanya malaikat, sekumpulan malaikat yang lengkap bersenjata. Musallahah ni maknanya lengkap bersenjata. Kalau kita lengkap bersenjata, guna dengan bersilang sekali lah, peluru apa semua tak, ya? Kalau kita lah. Tapi ini Allah hantar malaikat, tentera yang paling hebat tuan-tuan, ya? Bala tentera yang paling hebat. Tengok kisah perang Badar macam mana, tak? Dan lagi beberapa pengalaman perang yang lain yang mana berhadapan dengan tentera-tentera Islam ni. Bila mana tentera-tentera malaikat, tentera Allah ini daripada kalangan malaikat turun, macam mana keadaannya? Allah utuskan sekumpulan para malaikat yang lengkap bersenjata, kata Nabi SAW, yahfazunahu minasyaitan. Para malaikat ini akan menjaganya daripada gangguan syaitan hatta yusbih, sehinggalah subuh. Tuan-tuan, maknanya orang yang amalkan selepas main maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali ini, Allah utuskan kepada sekumpulan malaikat jaga dia. Malaikat jaga tuan-tuan, termasuklah tadi kalau ada ancaman sihir, sihir itu dibawa oleh iblis syaitan, jin, ya? Maka yang inilah, para malaikat inilah yang akan jaga kita insya-Allah tuan-tuan, dengan syarat kita yakin apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini. Dibaca sebanyak 10 kali. Malaikat ni jaga kita bukan seketika, hatta yusbih, sehingga pagi.
Dan sebagian ulama mengatakan amalan ini teruskan, baca pagi pula sembahyang subuh tu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Malaikat akan jaga pula daripada subuh sampai hatta yumsi, sehingga waktu petang pula, sehingga kita baca pula waktu maghrib, tuan-tuan. Ini kelebihan dia, ya. Saya bila pergi ceramah kadang-kadang jauh-jauh, tuan-tuan, ya, lalu tempat yang orang kata macam-macam. Ustaz lalu situ, saya kata apa ni pula? Oh ustaz, ramai dah orang jumpa macam-macam benda situ. Saya kata saya pun tak ingin nak jumpa. Tapi tuan-tuan, saya yakin dengan amalan ini Allah jaga saya. Dengan amalan ini, tuan-tuan, keyakinan kita Allah jaga. Sebab Nabi beri jaminan. Tak kisahlah lalulah kuasa mana sekalipun, kadang-kadang pukul 2 pagi baru sampai ke rumah, balik ceramah, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang singgah tidur tu lama daripada perjalanan lagi tak kena gaya. Tuan-tuan, RNA nya dan sebagainya, Petronas ke apa, tidur sementara. Tapi alhamdulillah, sepanjang tuan-tuan, saya melaksanakan kerja-kerja dakwah ini, tak ada lagi, tuan-tuan, saya pun tak pernah lagi berjumpa, dan saya tak ingin berjumpa, ya. Walaupun orang kata macam-macam benda dah orang jumpa. Sahabat saya, tuan-tuan, langsung batu nisan menentang tengah jalan, ya. Belentung dia kata dia pun macam tak ada elok, lalu langkah dia. Ya, dia pun lepas sudah itu dia tak ceritalah siapa-siapa. Kemudian satu hari dia ceritalah pada satu orang, oh kuasa itu memang biasa dah orang jumpa. Mujur ustaz jumpa batu nisan je, kalau jumpa jumpa benda lain, panjang cerita. Jadi biasa orang selalu kemalangan di situ. Yalah, ni gangguan-gangguan gambar dia nak test lah, tuan-tuan, ya. Jadi kita alhamdulillah, tuan-tuan, amalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Selepas sembahyang maghrib sebanyak 10 kali. InsyaAllah kelebihannya Allah akan hantar sekumpulan malaikat jaga kita, insyaAllah, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Nabi SAW tidak mengaku umatnya, iaitu mereka yang menganggap sial atau mempercayai terkena sial, atau mereka yang bertilik atau disuruh menilik buatnya, atau yang menyihir atau yang menyuruh membuat sihir kerananya. Jadi golongan-golongan ini tidak diakui umat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iyad billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan aw sahiran aw sa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang menjumpai seorang tukang ahli nujum atau tok dukun, ataupun tukang sihir atau tukang telik, au sa'alahu fasaddaqahu bima yaqul, lalu bertanya ke sesuatu atau meminta sesuatu kepadanya dan membenarkan apa yang dikatakannya, dahlah jumpa satu hal, mengiyakan pula apa yang dikatakan oleh tukang sihir, tukang telik atau dukun tadi, ya. Maksudnya ialah mereka yang tidak mereka ni merawat yang tidak bertepatan dengan syarak, tuan-tuan, cerita dia yang tidak bertepatan dengan syarak, yang bercanggah dengan hukum syarak. Banyak di luar sana, tuan-tuan. Mula-mulanya, ya, adalah disebut nama Tok Adam begitu gini, berkat la ilaha illallah di hujung, tengah-tengah tak tahu tenggelam timbul. Ini banyak berlaku, ya. Tengah-tengah tenggelam timbul, tak tahulah benda menteranya. Itu yang jadi yang macam cerita Piramli tu, mambang tanah, mambang apa segala mambang lah disebut tu, ya. Mambang mabuk minum todi pun keluar juga. Jadi ini mambang tu jenis-jenis jin lah, ya, mana diseru, ya. Cuma gelaran tu dipanggil dalam bahasa bahasa lain disebut mambang, tuan-tuan. Maka golongan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur atas apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang macam ni, dia mana ibarat dia orang yang tak dengar, dan dia telah mengingkari atas ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sabda yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'u rahmin. Tidak akan masuk syurga peminum arak. Orang yang minum arak ni, tuan-tuan, kalau dia mati sebelum taubat, mana dia mati dalam keadaan dia tak bertaubat kepada Allah SWT, la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga dia. Ini, tuan-tuan, peminum arak. Wala mu'minun bisihrin, dan juga tidak akan masuk syurga orang yang meyakini akan perbuatan sihir. Maknanya meyakini, dia kata dia
berkecimpung dengan sihir, dan sihir sikit nak kerja nak sihir je. Ya, tuan-tuan ya. Kerjanya walaupun dia tak pandai sihir, barangkali dia rujuk kepada dukun untuk menyihir. Seperti yang saya cerita tadi minggu lepas tu, sahabat saya tu dia pun terkejut ya. Dalam keadaan dia pun tak sangka, rupanya dia selama ni disihir, tuan-tuan ya. Cuma umur dia panjang lagi. Tuan-tuan. Orang yang buat tu nak suruh sampai mati. Tapi tak mati-mati lagi tuan. Tapi dia menderita lah ya. Menderita. Dan juga tidak akan masuk syurga orang yang qati'ur rahimin, orang yang memutus silaturahim. Tuan-tuan, silaturahim ni ialah hubungan ya, persaudaraan Islam. Islam ni tuan-tuan, dianggap hubungan kita sesama kita ni silaturahim ya. Walaupun asalnya silaturahim itu merujuk kepada hubungan pertalian persaudaraan darah, di mana lahir daripada rahim yang sama, itu asalnya. Tapi Islam ni tuan-tuan, dia bila mana seorang itu memeluk agama Islam, dia mengatasi sempadan ini. Tak kira apa bangsa sekalipun, warna kulit, di mana asalnya, tuan-tuan, bila mana diikat dengan kalimah syahadah, maka mereka ini adalah berdosa. Orang yang memutuskan silaturahim ini tidak akan masuk syurga. Ini biasa kita dengar hadis ini tuan-tuan ya. La yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Pengharaman ini bukan sahaja ke atas tukang sihir, tetapi juga menyuruh ke atas sesiapa sahaja yang mempercayai tukang sihir, dengan sihirnya menggalakkannya serta membenarkan apa yang dikatakannya. Dahlah jumpa satu hal ya, kemudian sentiasa menggalakkan kerja-kerja sihir ini dan mempercayai atau membenarkan apa yang dikatakan oleh si tukang sihir itu. Hal ini lebih teruk apabila sihir itu dilakukan pada perkara-perkara yang sudah jelas haramnya, seperti memporak-porandakan antara suami. Ada tuan-tuan, ini sihir pemisah dia panggil. Sihir pemisah ya. Dengki tak dapat kahwin dengan orang tu, dia pun buat sihir kepada pasangan tersebut. Ada berlaku tuan-tuan. Ni sihir pemisah. Akhirnya suami tengok isteri rasa menyampah, isteri tengok suami rasa menyampah. Masa cinta dulu kemai lagi ya. Tapi bila kahwin saja jadi benci. Ini sihir pemisah ni didatang perasaan benci, tuan-tuan. Ini dahsyat. Sihir masih berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan ya. Waliyadzubillah. Itulah tadi tuan-tuan ya. Rasulullah SAW sendiri pun terkena ya, ancaman ataupun biasan sihir ini, sehingga turunlah ayat ataupun asbab nuzul turun surah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas, dan jadikan sebagai bahawa surah ini, dua ini sebagai muawwidhatani, sebagai pendinding. Jadikan amalan, baca tuan-tuan, jadikan amalan. Sama juga pagi dan juga awal malam tadi bacakan, diikuti dengan al-ikhlas. Mana qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu tiga qul ini jadikan sebagai amalan. Nak tidur malam begitu juga tuan-tuan, baca ya, tiga qul ini, hembuskan pada tapak tangan, dan Nabi beritahu sapu di mana anggota badan sampai yang tercapai di tangan, mana boleh sampai tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sihir ini boleh sampai kepada tahap memporak-perandakan antara suami isteri, membahayakan tubuh badan manusia dan sebagainya. Tadi membahayakan tubuh badan manusia tuan-tuan ya. Ada yang sampai tahap ya, dengan sihirnya itu dia mencederakan diri dia sendiri ya, kerana dikawal ya. Yang memang jelas dilakukan oleh tukang sihir tersebut. Mana bukan orang tu punya perbuatan, dilakukan di mana dia telah dikawal atau dikuasai oleh tukang sihir tuan-tuan ya. Sihir dalam perniagaan berlaku, itu yang dikatakan pelaris tuan-tuan ya. Orang yang berniaga macam-macam, dengki kedai sebelah, begitu juga buat sesuatu sehingga orang tak nampak. Memang tanya, bapa awak dah lama tak buka kedai? Apa pula tak buka kedai, kau hari buka? Apa kau lalu nampak tutup je semua, kata dia tuan-tuan ya. Maknanya ni berlaku kan. Mungkin tuan-tuan sendiri pun ada pernah mengalami pengalaman ini. Kedai member tutup semua, nampak rupanya disihirkan oleh orang tertentu ya. Orang tak nampak kedai dia, kedai orang tak nampak kedai hak sana je contoh dah ya. Jadi sana je lah perginya tuan-tuan. Sebab itu kita bila mana nak pergi kedai makan ni tuan-tuan, eloklah kita amalkan tadi bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'il alim.
Kemudian tuan-tuan, eloklah kita jadikan amalan-amalan tadilah tuan-tuan, ya, sebagai amalan kita, insya-Allah tuan-tuan. Kita sedikit sebanyak kita sendiri. Dan antara lain tanda tuan-tuan, saya nak kongsikan bersama tuan-tuan, ya. Antara kita tengok kedai-kedai lah, tanda-tanda kedai-kedai yang mempunyai pendekatan sihir pelaris ini tuan-tuan. Banyak cara, antara lain bergantung kepada apa yang digunakan. Antara kalau tuan-tuan tengok kat kaunter tu ada gantung pisang. Ni tuan-tuan, ya. Perhatilah pisang ni atas meja berapa gantung ni, digantung pisang. Ini berkaitan dengan sihir pelaris jenis kategori macam beruk, jinnya hitam tuan-tuan, ya. Kalau orang yang haknya jenis ada buka hijab ni tuan-tuan, barangkali ini antara ni. Ini antara sihir pelaris biasa dekat kaunter, ya, kaunter. Ni lah tempat nak bayar lah tuan-tuan, ya. Di situ, itu salah satu tanda. Kemudian ada setengah itu dia letak dalam bekas duitnya itu, tuan-tuan. Bekas duit, tempat duit tadi mana adalah mengenai dengan, tapi kita akan pergi pada tangkal ataupun mentera-mentera tentu dilipat dan letak itu sebagai pelaris dan sebagainya. Dia pelaris yang tuan-tuan, bukan kata tak boleh pelaris. Apa pula tak bolehnya? Pelaris yang paling mudah tuan-tuan ialah berniagalah dengan ikhlas. Jangan sekadar fokus kepada keuntungan, banyakkan sedekah, ya, banyakkan sedekah. Dan juga sentiasa dengan keuntungan kita tu kita bantu orang. Ramailah orang datang. Itu tuan-tuan, ya. Ramai orang datang kedai kita, insya-Allah, bagi orang berniaga lah tuan-tuan, ya. Itu maknanya marketing lah, istilah kita pakai nak melariskan perniagaan asalnya tuan-tuan. Tapi mereka ni menggunakan kaedah-kaedah sihir ini jadi masalah. Bila menggunakan kaedah sihir, bahkan setengah tu kadang-kadang kita tanya, dia pun tak tahu yang dia buat itu adalah sihir. Dia pun tak tahu tuan-tuan. Orang bagi dia ke apa? Orang bagi, akhirnya dia tanpa pengetahuan dia telah melakukan perbuatan sihir dalam melariskan perniagaannya, tuan-tuan, ya. Tapi kalau jelas pergi tanam sesuatu di depan kedai member tu, itu memang jelas lah itu amalan sihir. Tapi kadang-kadang setengah tu dia hanya nak melariskan dia. Jadi orang kata letak benda begini, ambil ini letak tu. Dia tak tanpa dia disedari bahawa dia telah menggunakan sesuatu tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu tempat saya ingat satu cerita berdekatan dengan sebuah tahfiz tuan-tuan, ya. Ada satu kedai makan berjiran dengan tahfiz itu. Budak tahfiz ni hati dia bersih tuan-tuan, ya. Dia nampak di dapur tu ada benda bertenggek tuan-tuan atas periuk. Kita kalau semua orang nampak itu senang cerita, lari cepat-cepat tuan. Ni tak nampak tu lah yang kita beria ngirut sup apa semua tuan. Bertenggek tu. Mungkin hati dia terang budak itu tuan-tuan, ya. Nampak lah. Tuan-tuan, macam-macam, ya, bagi pengalaman orang yang begini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi memang jelas, ya, sihir ini boleh berlaku dan ianya telah kita pun akui memang ianya wujud. Kalau kita tengok bagaimana kisah zaman Nabi Musa AS, ini jelas tuan-tuan, ya. Pada ahli sihir itu menukarkan tali kepada ular, ya, tuan-tuan. Tetapi Allah itu Maha Kuasa. Nabi Musa campak tongkat, jadi ular lagi besar, telan belaka semua ular-ular yang disihir oleh tukang-tukang sihir Firaun tadi tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya kira jelas berkenaan dengan sihir ini. Sebab itu kita di samping itu kita ditinggalkan oleh Nabi SAW dengan beberapa amalan-amalan yang boleh kita amalkan. Dan hebat kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Al-Quran berkenaan dengan 3 surah yang terakhir, ya, surah yang ke-112, 113 dan 114. Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Jelas tentang menceritakan bahawa kehebatan surah ini, 3 surah ini, yang mana Nabi suruh kita jadikan amalan baca. Dia boleh jadikan sebagai pendinding, muawwidah, sebagai pelindung kepada kita tuan-tuan, ya. Yang kita baca a'udzu billah tu, a'udzu tu maknanya aku berlindung dengan Allah. Muawwidah ni sebagai pelindung, sebagai pendinding. Benda tu depan mata kita. Jadi tuan, surah ini saya yakin tak ada seorang pun di kalangan kita yang tak hafal. Tinggal lagi tak amal je lagi, ya. Kalau kita amalkan mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, ya. Berikutnya ialah menggantung tangkal atau pendinding.
Terdapat banyak nas yang menunjukkan tidak boleh penggunaan tangkal. Antaranya Nabi SAW bersabda, anna Nabi SAW ra'a rajulan fi yadihi halqatu min sufrin faqala ma hadhihi al-halqah, qala hadhihi min inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Nabi SAW melihat seorang lelaki memakai gelang tembaga kekuningan seumpama emas. Kan tembaga ni dia macam emas gitu kan, gelang. Ya. Nabi bertanya, apa guna gelang ni? Lelaki itu tersebut menjawab, ini adalah sebagai penangkal rasa letih atau lemah. Maknanya dia nak bagi power lah, ya. Sebagai tangkal untuk mengelakkan rasa letih atau lemah. Baginda Nabi bersabda, buanglah, sebab ianya hanya membuat kamu semakin letih dan lemah. Itu sebenarnya kata Nabi SAW. Ya. Tuan-tuan, jadi benda ini masalah apa ni, tangkal pernah diceritakan dalam hadis. Antara inilah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. Dalam hal berkaitan bab ini ialah menggantungkan tangkal memujuk kubur dengan mempercayai bahawa ianya dapat menyembuhkan penyakit atau menjauhkan diri daripada penyakit. Apa yang paling menghairankan ialah masih terdapat manusia yang menggantung ladang kuda di rumahnya. Pada abad 21 ini pun ada lagi kadang-kadang pergi rumah-rumah tuan ni, ladang kuda dekat alam pintu tu. Ini tuan-tuan, amalan tahun 20-an 30-an orang nak buat dah kerja gini, gantung ladang kuda. Dan saya pernah jumpa tuan-tuan, masuk rumah orang tengok ladang kuda gantung di atas tu. Ladang kuda dengan kaki ayam hutan, kaki saja, kaki ada kuku tu, ladang kuda. Sedap cerita ni tuan-tuan, jadi kita tangguh dululah tuan-tuan. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi pada halaqah yang akan datang, insya-Allah. Cukuplah sekadar itu yang boleh kita kongsikan untuk malam ini. Kita berhenti di tajuk menggantung tangkal atau pendinding, ya. Dan jelas sebenarnya termasuk dalam perkara yang diharamkan dalam Islam, untuk tajuk kita yang seterusnya, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.